Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okey, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan kekuasaan Allah yang memberi rahmat dan nikmat kepada kita semua, terutamanya nikmat iman dan nikmat Islam. Okey, baik. Seperti mana biasa, MyHobby mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber yang telah subscribe channel MyHobby, dan kepada penonton semua yang sentiasa memberi sokongan dan sentiasa memberi dukungan kepada saya. Dan yang keduanya, terima kasih juga kepada semua pengguna teknik keabadian momentum, dan selamat maju jaya bersama teknik keabadian momentum. Okey. Okey, malam ni kita cuba tengok sedikit dalam e-book tu. Kita tengok e-book sebab masih ada yang masih kurang jelas di situ. Okey, yang pertama sekali kita buka kita punya e-book dulu. Kemudian sini tengok. Okey, read. Okay, forex, gold trading, teknik keabadian momentum by MyHobby, YouTube channel MyHobby, email ketupat.daun-buluh@gmail.com. Okay, ketupat daun buluh ni makanan. Boleh tengok juga dalam channel MyHobby, ada yang saya buat dulu, lama dah. Dia dibuat dibalut dengan daun buluh. Okey, untuk malam ni kita tengok sedikit berkenaan dengan perjalanan buy dan perjalanan sell. Yang mana dalam perjalanan buy tu kita boleh sell, dan dalam perjalanan sell juga kita boleh buy. Maksudnya kita boleh makan atas bawah lah. Buy, dalam perjalanan buy kita boleh sell dan buy. Dalam perjalanan sell pula kita boleh sell dan buy juga. Okey, di sini kalau tengok dalam e-book ni muka surat 34 muka surat 34 kita boleh tengok saya bagi ada satu contoh sell dan buy dalam trend buy. Yang atas ni okey, kita ambil yang ni dulu tak apa. Contoh sell dan buy dalam trend buy. Okey, yang ni muka surat 34. Contoh sell dan buy dalam trend buy. Okey, baik. Di sini ada contoh gambar yang saya bagi ni. Okey, berdasarkan gambar di atas, di awal signal mula bersilang sebagai isyarat buy, maka boleh buy sehingga price mencecah level sell 1 setelah CCI juga maksimum, maka sell semula ke level kosong dalam tempoh 1 jam 30 minit sekurang-kurangnya 3 kali buy dan 2 kali sell di TFM1. Okey, kalau dalam gambar ni kita boleh nampak dia punya di awal signal mula bersilang tu. Signal mula bersilang di kawasan sinilah. Kemudian kita boleh buy di sinilah. Okay, di awal signal mula bersilang ni kita boleh buy. Setelah price naik sampai level sell 1, kita boleh close, dan kita boleh masuk sell semula sampai ke level kosong, kita close, dan kita boleh entry semula buy untuk sampai ke level kosong seterusnya. Okay, begitulah seterusnya. Kita sell semula di level kosong, di level sell 1 sampai ke level kosong, dan kita buy semula di level kosong sampai ke level sell 1 semula. Okay, begitulah seterusnya sampai dia mencecah 130 candle ataupun
candle. Paling maksimum kekerapan adalah 130 hingga 150 candle ataupun 150 minit lah di M1. Selebih dari 150 tu dia sudah dikira sebagai ekstra dan dalam proses untuk breakout semula kepada trend sell. Okay? Kalau macam sekarang ni yang gambar ni dia trend buy. Dalam trend buy ni dia akan setelah 150 ataupun paling banyak 180 tu dia akan mula slow dan dia dalam proses untuk breakout untuk jadi trend sell. Sebab tu standard satu trend kita ambil maksimum dia 150. Okay. Lebih dari itu dia dalam proses untuk pertukaran trend. Kalau biasa kalau ada juga dia pergi sampai 200 candle ataupun 200 minit. Okay. Maksudnya 50 candle selepas 150 tu dia dalam proses untuk pertukaran trend. Sama ada dia nak sambung ataupun dia akan berlaku breakout. Okay. Di situ adalah waktu risiko untuk kita masuk entry. Tapi kalau dah mahir tak ada masalah, boleh je perhatikan. Okay, kalau di sini kita tengok dia punya nota di bawah ni ada juga nota dia. Okay, keterangan sell dan buy dalam trend buy. Okay, kenapa keterangan sell dan buy dalam trend buy? Okay, sebab di sini dalam ni gambar ni adalah trend buy. So kenapa kita nak sell dalam trend buy? Kalau dah dalam trend buy, sah-sah dah kita boleh buy. Buy 1 kali, 2 kali, 3 kali di sepanjang level kosong. Okay. Maksudnya di sepanjang level kosong ni lah, sepanjang level kosong yang nak ni, kita boleh buy setelah price turun. Okay. Sini 1 kali buy, di sini 1 kali buy, dan ke depan kedepannya di sini pun kita boleh sambung kita punya buy sepanjang perjalanan ni. Okay. Di sini kita boleh lagi, di sini pun kita boleh buy lagi. Okay. Itu sepanjang trend buy kita boleh buy. Tapi di sini kita nak cerita juga berkenaan sell dalam trend buy. Okay. Di mana kita nak sell? Okay. Apabila line kuning mula bersilang ke atas, berarti trend buy bermula dan boleh entry buy. Okay. Inilah signal bersilang. Sekali lagi, okay, signal bersilang di depan sini dan dia akan mula trend buy. Okay. Kalau dekat chart yang sedang bergerak, kita boleh tengok kita boleh tengok juga di chart yang sedang bergerak. Mana dia trend buy? Okey, di sini ya. Alright, sini ada mana trend buy. Okey, di sini. Okey, di sini ada satu trend buy yang mana signal baru bersilang. Okey, signal baru bersilang di trend buy. Kita boleh sell dan buy dalam trend buy. Okey, tadi kita boleh buy di level kosong. Okey, di level kosong ni setelah signal bersilang. Setelah signal bersilang ni kita boleh entry buy di sinilah. Okey, kita boleh entry buy. Setelah price turun ke level kosong, kita pun masuk buy. Apabila dia naik sampai ke level sell 1, okey, naik sampai level sell 1 sini, kita pun close. Ini maksimum 220 pip. Maksimum 220 pip. Kita pun close. Dan kita tunggu price break ni break berakhir. Kebiasaan apabila apabila signal baru bersilang, kebiasaannya price akan terus perjalanan untuk valid dia punya signal ni untuk valid dia punya signal. Kekerapan price akan sambung perjalanan.
Sebab itu apabila price baru bersilang, kebiasaan price ini akan pergi sekitar 42 pip ataupun 50 pip paling 50 pip pula 42 candle untuk 2 perjalanan ataupun paling banyak 52 candle setiap awal dia punya signal. Setiap di awal berlakunya persilangan signal ni, kebiasaan price akan naik sebanyak 42 candle hingga 52 candle. Okey. Iaitu kita ambil 2 perjalanan. Kalau 2 perjalanan 24 jadi 48 Di sini yang break ni kita tak kira. Okey. Break kita tak kira, jadi kadang-kadang dia boleh pergi sampai 52 candle lah. 52 candle ataupun genap 42 ataupun 48 candle di sini ya, 2 perjalanan. So dalam trend buy ni kita boleh buy dulu yang pertama di sampai level size 1 kita close, dan setelah price break ini berakhir, dia ada buat dua candle iaitu arah baru, so kita pun boleh buy semula di sini di level size 1 tu, disebabkan signal ni kuat ke atas dan juga dia baru bersilang. Jadi kekerapan dia berlaku 2 perjalanan, so kita boleh ambil lagi 1 perjalanan buy di sini. Apabila CCI ni maksimum 233 di sini ataupun lebih ataupun lebih dari 230 tu, maka kita pun close untuk perjalanan yang kedua setelah candle ni lengkap 48 hingga 52 candle. Kita pun close dan kita boleh terus masuk sell. Apabila kita masuk sell, di sinilah yang dimasukkan dengan sell dalam trend buy. Okay. So bila dia dah lengkap 2 perjalanan, kita pun boleh sell. Okay, kita pun masuklah sell di sini. Setelah lengkap 2 perjalanan, kita pun masuk sell di situ. Okay, perjalanan sell turun sampai di sini dah sekitar 150 candle lah, 150 pip lah. 150 pip. Dan kita pun close untuk satu maksimum dia punya CCI dia. CCI yang dari sini 150 160 lebih di sini. Bila dia sampai sini kita dah boleh close lah, ataupun kita boleh entry disebabkan CCI yang maksimum di sini tadi. Okey, di sini tapi terpaksa tunggu dia punya floating lah di sini, sebab dia nak lengkapkan 52 candle ataupun 48 candle jadi. So untuk perjalanan di awal trend kita boleh tunggu sampai 52 candle baru kita masuk sell. Apabila kita masuk di sini, maka price pun kita tunggu sampai level kosong sini pun boleh, ataupun kita nak ambil di sini saja pun boleh. Itu pun dah 150 ataupun 130 pip. Seandainya boleh bersabar, kita ambil yang di sini pula. Kita ambil sell di sini sampai level kosong, maksimum 220 pip. Kita pun close. Itu yang dimasukkan dengan sell dalam trend buy. Okay. Setelah itu kita pun buy semula. Kita buy semula di level kosong. Kita pun buy semula di level kosong. Okay. Setelah CCI 175 di sini, kita pun buy semula di sini. Okay. Dengan harapan dia terus naik. Ternyata price ni turun dan dia naik. Tapi itu tak ada masalah. Yang penting dia masih dalam trend buy. Belum cukup 130 hingga 150 untuk jumlah satu trend tu, kita tak perlu risau. Kita boleh entry buy di level kosong setelah CCI juga maksimum negatif 175 ke atas ataupun ke bawah. Ke atas ke bawah lah ya. Ke atas ke bawah lah, negatif 175 hingga
negatif 233. Okey. Dan bila kita masuk buy semula di sini, di level kosong ni, price pun naik hampir kepada level sell 1 ni, kita pun close dengan CCI pun maksimum ataupun melebihi paras high iaitu 233. So kita pun close di situ untuk satu perjalanan yang seterusnya. Berarti kita ada dapat 3 kali buy dan 1 kali sell di situ. Okey. Kemudian kita pun sell semula di level yang seterusnya, iaitu di level paras ni tadi, sekitar line setelah close buy di sini tadi, maka kita pun masuk sell semula disebabkan CCI ini maksimum, dan kita boleh close semula di level kosong. So dah 3 kali buy, 2 kali sell. Masuk lagi buy semula disebabkan CCI juga maksimum. Okey, sama ada kita nak masuk di sama ada kita nak masuk di sini, sama ada kita nak buy di sini semula disebabkan price sudah sampai level kosong, dengan syarat signal pun masih mengembang, tak ada masalah. Jadi kita mesti boleh buy di sini lagi, dan kita boleh close semula setelah price cukup satu perjalanan 18 hingga 24 candle ikut dia punya CCI dia. Okey, sampai di situ kita boleh close setelah cukup perjalanan candle iaitu 18 hingga 24. Dan begitulah seterusnya sampailah satu trend itu lengkap, iaitu 30 ataupun 150 candle. Okey, kalau kita tarik di sini sampai atas ni dah 226. Sini 141, 150 di sini. Okey. 150 di situ, yang di dia punya sini 102, 130 di sini. Okey. Besarkan semula. Okey. Di sini jadi 130 Okey, di sini 130 di sini. Okey, dah cukup standard dia punya satu trend di sini 130 candle. Dari sini sampai sini 130 candle. Okey. Ternyata price ini terus naik setelah 130 candle, dia berlaku break di sini. Okey, break di sini, dan dia sambung perjalanan trend dia. Sepatutnya 130 hingga 150 dia akan berlaku breakout. Okey, dia akan berlaku breakout. Di sini dia tak berlaku breakout, dia cuma break sahaja. Apabila dia break apabila dia break begitu dan price turun sampai ke bawah sini, CCI pun maksimum, itu dah menunjukkan price itu tidak boleh turun lagi. Dan ini juga satu isyarat bahawa price ini akan sambung trend dia. Price ini akan sambung dia punya sambung trend dia setelah di sini 140 candle, 141 candle. Okey. Apabila price ini tidak berlaku breakout dan dia sambung trend, maka kita pun terus buy ikut dia punya trend dia. Okey, kita buy semula di sini dan kita tunggu dia naik sampai level kosong semula untuk kita close. Level kosong pula, level sell 1 semula untuk kita close. Okey. Sepanjang perjalanan ini pun kita dah boleh close setelah sampai sini. Ini pun dah 200 pip di sini. Panjang ni pun dah 200 ataupun 200, dekat-dekat 200. 180 pun kita dah boleh close dan kita masuk sell semula. Terus ikut CCI. So kita pun dah dapat 2 perjalanan dah di situ, 2 kali entry di situ. Dan kita masuk buy semula di level kosong disebabkan trend bersambung. Jadi kita boleh masuk
buy semula di level kosong inilah, dengan sebab dia punya signal ni masih mengembang dan agak lebih cenderung kepada perjalanan buy itu bersambung. So kita pun follow saja dan kita masuk buy semula di sepanjang level kosong ni lah. Cuma yang berkenaan tadi, kita nak sell tu di setiap kali high dia punya perjalanan buy ni lah. Di level sell 1 ni kita boleh masuk sell buy, sell buy, sell buy. Okay, sepanjang perjalanan dalam tempoh dia punya standard 220 pip. Okay, 220 pip. Ada juga kadang-kadang price ini naik sampai 320. Okay, kita pun boleh sell dari sini sampai sini, kita pun dapat 300 pip. Kita boleh buy semula dalam 300 pip, ataupun kita boleh buy saja di sini 180 pip dan kita sell semula ke level kosong, dan dia terus naik semula ke level 220. Jadi kita dapat maksimumkan kita punya profit lah sepanjang perjalanan dia dalam trend buy. Okay. Jadi dalam trend buy tu kita pun dapatlah hasilnya, iaitu kita dapat buy dan kita dapat sell. Okay, dalam tempoh 150 candle ataupun 130 candle tu sekurang-kurangnya kita boleh dapat 3 kali buy, 2 kali sell, ataupun dalam trend sell kita boleh 3 kali sell, 2 kali buy lah. Okay. Ini kita tengok semula dekat dia punya keterangan dia. Apabila price semasa atau candle sentuh level sell 1, maka boleh entry sell dan close setelah candle turun semula berdekatan dengan line MA sekitar 100 hingga 150 pip. Okey, yang tadilah. Yang ni lah. Okey. Cara dia nak level sell 1 ni, kita pun masuk sell. Bila masuk sell, dia pun turun sampai level kosong, maka kita pun close dan kita boleh buy semula ke level sell 1 semula. Dan seterusnya, apabila price semasa atau candle sentuh level sell 2, maka boleh entry sell dan close setelah candle turun semula berdekatan dengan line MA sekitar 150 hingga 220 pip. Okey. Ini pun samalah tadi, kita boleh sell juga di level 2 ni ya. Level sell 2 ni sekiranya price berjaya naik sampai level sell 2, kita pun entry sell di level 2, dan dia turun ke level kosong, kita pun close. Kita ambil kita ambil langkah berjaga-jaga sekitar 150, ataupun kita nak ambil sampai 200 pun tergantung kepada keadaan aktif ataupun keadaan price itu bergerak. Okay. Tapi dia punya maksimum dia akan ikut dia punya level tu lah. Seterusnya apabila price masa atau candle sentuh level sell 3, okay, maka boleh entry sell dan close setelah candle turun semula berdekatan dengan level kosong itulah. Jika price naik melebihi paras 420, okay. Okey, sekiranya price berjaya naik ke level 420 melebihi paras 420. Kalau macam ni, price naik lebih sampai sini, okey, melebihi paras 420, automatik kita boleh layer sell di sini, dan automatik juga dia akan turun terus sampai level kosong. Itu dia punya maksimum dia. 420 tu dia dah ataupun level sell 3 ni, itu dah standard dia punya higher height dia. Dan sekiranya lebih dari level 3 ni, dia akan pergi level OB lah.
Okey, itu berkenaan dengan keterangan sell dan buy dalam trend buy. Begitu juga untuk contoh buy dan sell dalam trend sell. Okey. Untuk buy dan sell dalam trend sell pun sama juga. Kalau kita tengok contoh ni, dia punya signal bersilang tu. Signal bersilang, kita pun boleh masuk sell di sinilah. Setelah price turun dan naik semula sampai level kosong, kita pun masuk sell semula di sini. Dan kita boleh yang ni dia sampai level 3 terus. Okey, kita pun boleh buy semula di level 3 sampai level kosong, kemudian kita boleh sell semula di level kosong sampai ke level yang seterusnya. Kita ikut saja price tu. Yang ni dia sampai level 3 semua. Kali pertama turun sampai level 3. Okey. Kali pertama turun sampai level 3, kali kedua turun pun sampai level 3. Okey, sekejap Okey, dia sampai level 3. Kemudian kita boleh buy semula dari level 3. Setelah price naik sampai level kosong, maka kita pun close entry dan kita boleh sell semula di level kosong sampailah cukup dia punya perjalanan 130 hingga 150 candle. Okey. Dia punya perkiraan dia sama je macam trend buy tadi. Yang ni keterangan buy dan sell dalam trend sell. Okey, ni yang keterangan yang untuk atas ni lah. Buy dan sell dalam trend sell. Dia punya ni sama saja dengan macam yang atas ni tadi. Cuma dia sell di sebelah bawah. Candle semua berada di sebelah bawah MA ataupun level kosong, dan yang trend buy ni semua candle berada di atas level kosong. Okey, begitulah dia punya keadaan untuk buy dan sell dalam trend buy, dan kita boleh sell dan buy juga dalam trend sell. Ada juga yang email dekat saya baru ni, dia cakap sudah-sudahlah bro, kau trade account demo aje. Memanglah senang. Minta maaf ya tuan-tuan, saya bukan tunjuk account demo. Yang saya buat tu semua account real lah. Kalau nak tunjuk, ada juga yang macam yang semalam tu, saya ada screenshot yang baru masuk semalam tu. Kalau nak tengok dia punya sebab dia bukan account demo, kita trade memang account real. Okey, di sini saya ada screenshot yang semalam tu. Yang semalam tu kita boleh tengok ni tarikh 28 bulan 2 2023. Amount yang diminta untuk withdraw sebanyak $500. Amount yang diluluskan $500. Okey, mata wang USD. Kaedah keluaran menggunakan debit credit card, status diluluskan. Okey, 28 hari bulan 2 withdraw. Duit dah masuk hari ni. Okey, itu satu. Kemudian ini pun sama juga pada 1 hari bulan 3. Okey, 1 bulan 3 sama juga 500, diluluskan 500. Mata wang USD, kaedah pengeluaran menggunakan kredit dan debit card, status diluluskan sebanyak 500. Okey, itu 1 hari bulan 3. Terusnya sama juga 1 hari bulan 3 juga. Pengeluaran yang kedua 500 juga. Maksudnya hari 1 hari bulan tu ada 3 kali pengeluaran. 500. Kemudian satu lagi pada 1 hari bulan 3 juga kita ada keluar lagi 500. Tapi amount yang diluluskan cuma 300. Sebab dia dah melebihi paras
maksimum pengeluaran saya mengikut saya punya account. Jadi dia boleh keluar satu hari cuma 1,500 1,800 1,800 1,500 1,300. Okey. 1,300 satu hari saya boleh keluar. Untuk maksimum pengeluaran saya $1,300 untuk satu hari mengikut saya punya limit account saya. Jadi yang ni saya mohon pengeluaran sebanyak 500 1 bulan 3 juga. Jadi amount yang diluluskan cuma 300 USD. Okey, total pada hari pengeluaran tu sebanyak 1,800 pip, $1,800 yang diluluskan pada hari itu. Dan ni dah masuk semalam 8,000. 8,000, 1,000 lagi saya dah transfer semula ke akaun trading, tinggal lagi 7,000. Ni dia punya akaun yang ini dia punya contoh yang dia masuk dalam CIMB ya. Okey, auto pay ni dia akan masuk ikut kita punya jumlah trading yang kita close tu. Okey, dia masuk ikut jumlah yang kita close ketika kita trade. Jadi ada yang RM22, ada yang 500, ada 200, ada 900. Ni. Okey, semua dia masuk mengikut kita punya close ketika trade. Okey, jumlah semua 8,000 untuk modal yang 300 malam semalam tu. Okey, modal 300 dapat 2,500 USD. Okey, dapat keluar 1,800. Yang 500 lagi itu untuk trade yang seterusnya. Ni bukan account demo ya. Ini real account. Okey, ini account CIMB. Okey. Begitulah keadaannya. Okey. Kalau akaun demo, saya boleh buat akaun demo. Satu hari 1 juta pun boleh buat akaun demo. Ikut modal yang akaun demo. Kalau kita buka akaun demo, kita ambil modal yang 500,000 satu hari, bukan satu hari lah, sekali entry pun boleh dapat 1 juta lebih. Tu kalau akaun demo. Lagi besar kita punya modal, lagi besar kita dapat profit. Cuma biasa saya buat tu akaun kecil. Akaun kecil saya guna $10, $5, $30. Cuma yang ini saya cuba guna modal besar sikit, iaitu 300. 300 sekali trade dalam 2 jam, boleh 3 jam, boleh dapat sampai 2,000. Mana okey lah kan. $2,000. Okey. Sekian dahulu untuk keterangan berkenaan buy dan sell dalam trend sell ataupun sell dan buy dalam trend buy. Okey, mudah-mudahan video ini dapat memberi penjelasan dan pencerahan berkenaan dengan cara nak buy dan sell dalam trend sell dan sell dan buy dalam trend buy. Okey, mudah-mudahan semua dapat memberi manfaat kepada semua. Okey. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya bersama teknik keabadian momentum.